Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahal azim. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih dalam pandangan Dia. Kita masih dalam ingatan Dia. Sehingga memungkinkan kita untuk dapat menikmati kehidupan, dapat menjalani kehidupan, dapat merasai nikmat kewujudan hanya kerana Dia sangat mengingati kita. Jadilah orang yang selalu fokus kepada Tuhan atas wujud yang kita ada dan selalu orang yang berfikir tentang kewujudan dan merasai tentang kewujudan supaya kita tak tergolong di kalangan hamba-hamba Dia yang khasirin, yang rugi. Sebab naya, kalau kita hidup di dunia ni kita rugi, kita sangat-sangat naya. Jadilah manusia yang beruntung seuntung-untungnya kerana kita dapat merasai nikmat kewujudan. Dan ketahuilah, selain apa yang kita nampak, selain apa yang kita dengar, tahu dan kita faham, selain daripada Allah, maka kita adalah kafir. Dengan letakkan diri kita dalam kafir kerana kita orang yang beriman, insyaAllah. Sekejap lah. Saya nak kena pasang aircon. Panas. Sat. Sana. Baik, hari ini ke mana kita? Syarah keempat, perenggan kedua, tak habis lagi. Syarah yang keempat, perenggan yang kedua, insyaAllah. Muka surat 24. Kata dia selepas itu, tang tu lah, insyaAllah. Selepas itu. Okey. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kata pengarang kitab Syekh Abdul Qadir Jilani dalam terjemahan Futuhul Ghaib. Kata dia, selepas itu kamu akan diberi hidup yang tidak akan ada mati lagi. Bila kita jadi orang yang hilang pergantungan pada makhluk. Saya kata tadilah, hilang semua selain daripada Allah. Tuhan kata, la ilaha illallah. Maksud sebenar kalau kita fahamlah. Tuhan kata, tidak ada yang lain melainkan engkau. Tuhan kata yang tu lah. Dia tak kata kat diri dia, sebab diri dia, siapa pun tak boleh tahu. Dia kata dekat yang tahu ni, tidak ada yang lain melainkan engkau. Maka kalau itu yang kita faham, kamu akan hidup dan tidak akan mati lagi. Kerana tak ada lain. Yang ada kita. Kalau buruk yang kita tengok, buruk yang balik kat kita. Kalau baik yang kita tengok, baik yang balik kita. Kalau kita seorang yang berdoa, doa tu akan balik mai kat kita. Kalau kita seorang yang buat ibadat, ibadat tu balik mai kita. Sebab Tuhan kata tidak ada yang lain melainkan engkau. Kan? Kita pula meriwayatkan tidak ada yang lain melainkan engkau. Engkau yang dipandang tu adalah diri kita. Diri kita itulah yang paling sempurna. Diri kita itulah yang paling wujud. Yang paling terang, jelas dan nyata. Sebab tak ada kita, semua perkara tak ada. Ada kita baru wujud semua perkara ni.
maka kitalah yang dipandang. Kita ialah yang hebat. Dan sekiranya kita mengetahui yang ni, kita mengetahui perkara ni, kamu akan dikayakan dan tidak lagi apa-apa kedana. Pasal apa kaya? Pasal Tuhan tu Al-Ghaniyun. Kita tetap kaya kalau kita sedar diri kita, diri yang Allah Ta'ala pandang. Kaya dalam definisi yang lebih sempurna. Bukan wang ringgit. Bukan apa benda. Kaya dalam pandangan. Kaya kerana kita dipandang oleh yang maha kaya. Maka dia tidak akan apa-apa lagi. Kamu akan diberi kurniaan yang tidak ada rosak dan habis. No? Kurniaan dia apa? Kurniaan dia adalah kebesaran Allah. Wujud Tuhan. Wujud Tuhan kot. Tentulah hebat. Wujud yang takkan rosak. Ya. Kita diberi faham tentang wujud Tuhan. Kita diberi pengenalan tentang wujud Tuhan. Tentu kita tak rosak lagi lah lepas itu. Kita hanya akan rosak kalau kita melihat wujud yang lain. Kita melihat adanya yang lain. Selama kita melihat tidak ada yang lain melainkan Allah, itulah wujud paling sempurna. Maka kamu tidak akan ada lagi kurniaan. Tidak akan ada lagi benda-benda yang boleh bagi kamu rasa tak ada. Sebab kamu diberi dengan kurniaan yang takkan rosak dan takkan habis. Apa dia tu? Memahami. Kurniaan dia, nikmat dia memahami diri kita ini adalah keutamaan. Satu anugerah besar Allah kepada hamba ialah diri hamba itu sendiri. Itulah kurniaan terbesar dalam semua benda yang disebut dengan kurniaan. Sebab dalam diri hamba tu ada pengenalan, ada penyaksian, ada pemahaman, ada pengetahuan, ada perasaan, ada kekuatan. Ada semua dekat diri yang dilihat. Maka kamu diberi dengan kurniaan yang tidak akan rosak dan habis. Diri itu dulu, kini dan selamanya. Diri itu dalam luar. Kalau di dalam tu dia tidak ada dulu, kini dan selamanya. Kalau di luar dia ada dulu, dia ada kini dan selamanya. Kalau dalam, dulu pun tak, kini pun tak, selamanya pun tak. Sebab dulu, kini dan selamanya itu adalah diri itu. Maka diri itu takkan rosak dan takkan hancur. No? Kemudian kamu akan diberi kebahagiaan yang tidak ada lagi kesusahan. Tak ada sedih. Nak sedih apa? Yang ada kita seorang dia. Kita tengoklah apa pun, kita melihat diri kita yang ada tu. Tengok alam kah, tengok manusia kah, tengok apakah, kita melihat diri kita yang ada tu. Bukan alam, bukan manusia dan bukan segalanya. Sebab tu, yang ada dua aja, Allah dan Muhammad. Dan tilik jauh-jauh, yang ada Muhammad je. Allah tak ada. No? Awal. Tak larat nak simpan lah dengan hampa ni. Penat aku cerita. Penat. Baik. Kamu akan diberkati dan tidak dimurkai lagi. Barakah menjadi rahmat pada seluruh alam. Diri itulah. Diri yang wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Menjadi rahmat pada sekalian alam. Dan diberkati. Tak akan ada mardu. Tak akan ada kebencian, kemurkaan. Tak ada. Pasal diri itu diri pandangan. Pertama dan terakhir. Diri itulah yang dilihat pada awal. Diri itu jugalah penjudah. No? Kalau kiamat yang berlaku, maka diri itu tetap menjadi kekal. Sebab dia mengetahui tentang kesudahan. Sedangkan dia bukanlah yang sudah. No? Dan dia kata, kamu akan diberi ilmu dan tidak akan lagi jahil. Kita duduk dalam reti sepanjang masa. Sebab reti itu adalah sifat bagi diri yang wujud. Kamu akan maju dan tidak lagi mundur. Sebab tu kita tak fikir bawah dah. Kita tak fikir dah. Solat duha dapat had tu, puasa sunat dapat. Tak fikir dah tu. Tu bukan perkara yang kita nak bicarakan. Sebab diri ini diri yang paling maju. Bila diri yang maju, dia tak bicara benda-benda yang rendah. Dia bicara suatu benda yang tinggi dalam hidup dia. Iaitu pandangan Tuhan. Sekali Allah Ta'ala tengok, selesai semua perkara tentang diri dia. Dan ni hak saya baca ni, hak pukai-pukai ni, tuan-tuan. Saya abang, kalau tuan-tuan tak mau absorb, that's your problem. That's not mine. Saya dah bagi hak hebat ni. Kalau tuan-tuan tak mau absorb, ikut suka tuan-tuan lah.
Saya dah bagi ni. Hak ni pergi tanya orang tak bagi Saya bagi kat tuan-tuan. Dan nasib kamu akan baik dan tidak lagi buruk. Sebab kamu adalah di antara keduanya. Telah kami cipta langit dan bumi dan di antara keduanya. Dan kita ni diri di antara keduanya. Kita tidak duduk dengan baik, kita juga tak duduk dalam buruk. Kita tak terlibat dengan baik dan kita tak terlibat dengan buruk. Kita mengetahui yang baik dan mengetahui yang buruk. Kita yang mengatur segala urusan baik dan kita juga yang mengatur segala urusan buruk. Maka takkan buruk lagi. Dan kamu akan dipermuliakan dan tidak lagi dihinakan. Maka kita diangkat derajat. Pasal apa mulia? Kita menyatakan tentang Allah. Kalau kita ni ADC Sultan pun dah hebat dah. Kita ni tempat kenyataan Tuhan. Mana ada kehinaan di situ kalau kita tahu. Tak ada yang hina, melainkan kita suka meletak diri kita menjadi hina. Kita tak pernah hina. Kita tetap mulia dalam pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana hebatnya kita dalam ilmu dia. Okey, ada apa nak tanya? Pakai tak tanya arah, duduk sengak, tak dengar apa arah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Fazarul. Silakan. Cuma nak lebih faham lagi yang Ustaz Habak tak sat tadi berkenaan dengan Muhammad dan Allah tu tak ada tu, maknanya adakah dia bersamaan dengan definisi insan kamil Ustaz? Ya. Bahasa nak boh, bahasa apa boh biar. Tapi itulah yang nyata. Itu semua istilah bahasa aja. Istilah bahasa aja. Kalau kita kata nak sempurna, kamil tu sempurna lah. Dekat mana position yang paling sempurna ni? Dekat mana? Titik sempurna tu dah tahu nak. Kamil tu insan sempurna lah. Dekat mana nak letak sempurna tu betul-betul? Tak tahu. Yang bertanya. Kawan-kawan yang bertanya dia boleh beritahu sikit. Duduk kat Muhammad Ustaz. Tak. Itu semua istilah ya. Duduk kat mana? Dekat diri kita Ustaz. Duduk pada keadaan tak disentuh oleh apa-apa pun. Betul Ustaz. Tak disentuh oleh apa pun. Tak ada mudarat dan tak ada manfaat pun. Sebab diri dia diri yang berdiri sendiri. Tak ada siapa sentuh dia. Orang kata itu gembira, bagi dia tak. Orang kata itu kesedihan, bagi dia tak. Sedih tak sentuh dia, gembira pun tak sentuh dia. Tu kamil. Okey. Okay. Okey Ustaz. Okay, faham Ustaz. Kalau masih tersentuh dengan gembira dan sedih, itu bukan kamil. Kalau lagu tu semua benda Tuhan buat dua. Tak tersentuh dengan siang, juga tidak tersentuh dengan malam. Kerana dia mengetahui siang dan malam. Dia tak tersentuh dengan keduanya. Tidak tersentuh dengan kaya, juga tidak tersentuh dengan miskin. Tak pernah terikat dengan kaya dan miskin. Tetapi dia yang mengetahui kaya, dia yang mengetahui miskin. Dia boleh merasai kaya, dia boleh merasai miskin. Tetapi dia tidak pernah disentuh, ditarik atau diikat oleh kekayaan dan kemiskinan. Sebab dia kamil. Sedia lagu tu dah Ustaz dah. Macam tu dah. Kalau berubah, dia bukan sempurna. Dia tak ubah. Dia tak ubah dengan alam. Dia tak ubah dengan bukti dan tanda. Sebab dia sendiri adalah alam, dia sendiri adalah bukti, dia sendiri adalah tanda. Sebab tu, dia tak perlukan apa-apa untuk nak pergi kat Tuhan. Sebab dia sendiri adalah kebesaran Tuhan. Okey. Terus Ustaz. Kemudian dia kata, kamu akan dihampiri oleh Allah dan tidak dijauhkan lagi. Celak mata,
Boleh nampak je yang dia nampak adalah Tuhan. Dia nampak apa? Dia nampak diri dia. Sebab kalau cerah yang dia pandang, balik kat dia. Kalau gelap yang dia pandang, balik kat dia. Dan Tuhan kata, tidak ada yang lain melainkan engkau. Yang tahu cerah pun hang, yang tahu gelap pun hang. Maka dia tidak akan dijauhkan daripada Tuhan. Dia sedang dia boleh sentuh. Dia tahu dah Tuhan tu. Kerana apa yang dia sentuh balik kat dia. Dan Tuhan kata, tidak ada yang lain melainkan engkau. Tak ada yang boleh tahu tentang sentuhan ni melainkan hang. Dan tidak ada yang lain yang aku pandang melainkan engkau. Boleh duduk tang tu. Kalau tuan-tuan boleh duduk tang tu, duduk tang tu lah. Champion lah. Jauh lagi. Jauh lagi Ustaz perjalanan. Rongak lagi. Dan oleh Allah tidak dijauhkan lagi. Martabat kamu akan bertambah tinggi dan tidak rendah-rendah lagi. Tak baca lah bab puasa ni, fadilat dia banyak ni. Kita sedekah nanti Tuhan bagi balik banyak ni. Tu semua rendah tu. Benda rendah. Nak buat apa tengok benda-benda tu semua? Sekali Tuhan tengok kita kekasih dia, sampai bila-bila kita tetap kekasih dia. Takkan kekasih Tuhan nak biar jadi celeru. Betul. Melainkan kekasih tu sendiri buat bagi celaru. Aku tak nak buat bagi hang celaru. Hang yang buat diri hang jadi celaru. Pasal apa? Hang tak pernah sedar kata, hang lah kekasih aku. Dulu, kini dan selamanya. No? Wih, syok no baca tang ni. Tuan-tuan tak tahu lah. Tang ni saya seronok baca. Tuan-tuan duk gelangut tang mana hari saya. Betul tahu kan? Tang ni orang tak tengok dah di bawah-bawah semua. Ni tang ni. Betul Ustaz, betul Ustaz. Dan kamu akan dibersihkan dan tidak lagi merasai kotor. Tak ada lagi yang bernama hijab. Hijab itulah kekotoran. Hijab itulah najis. Tak ada lagi hijab dengan kita. Pasal apa? Fa'aina ma tuwallu, kemana saja kamu arahkan anggota kamu, fasamma wajhullah, di sana kamu dapat lihat wajah kamu. Fasamma wajhullah tu wajah aku, kamulah. Kamu akan tengok tak mana benda tu semua balik hang, tak balik aku. Hang tengok orang berkelahi geram balik kat hang. Hang tengok orang berkasih sayang balik kat hang. Hang jumpa benda tak elok bebai balik kat hang. Hang tengok benda susah kacau balik kat hang. Dan dia kata, hang pusing tak mana pun, ya hang lihat diri hang lah. Sebab diri hang adalah kekasihku. Ya Allah, Ya Rabbi, Ya Karim Tuhan. Ampun. Sebab selama ni aku nganga. Aku duk nganga teruk, Ya Allah. Aku minta ampun. Kerana aku membelakangkan hang saban hari. Aku membiarkan hang saban hari, Ya Tuhan. Aku mohon keampunan, Ya Allah. Kerana sungguhnya aku tersangat gelap. Kerana aku terlinding dengan diriku sendiri, Ya Allah. Ampunkan dosaku. Ampunkan dosaku. Ampunkan dosaku, Ya Allah. Dan pendek kata, jadilah kamu seorang yang tinggi dan mempunyai pribadi yang tersendiri. Mana siapa boleh kacau kita? Hang tak usah buat lawak, aku takkan senyum dengan diri hang. Hang tak usah buat drama, aku takkan sedih dengan diri hang. Sebab semua yang hang buat tak pernah sentuh aku. Semua yang hang buat balik kat hang sendiri, bukan balik kat aku. Ya, betul. Apa yang hang buat pun tetap balik kat hang sendiri, tak pernah balik kat aku. Dan aku tak boleh disentuh. Melainkan hang menyamai aku. Hang menyamai apa yang aku tengok. Sebab tu Nabi kata, lakum dinukum waliyadin. Hang macam mana hang beragama, aku macam mana aku beragama. Oh, kacau tuan-tuan tang ni. Kita terperangkap dalam faham jumud dari kecil sampai lah. Dan bolehlah dikatakan kamu seperti Superman. Tak tahu. Dia tak tahu nak buat perkataan apa, dia buat Superman. Dan betul lah, manusia yang luar biasa. Manusia yang cukup hebat. Manusia yang tahu diri dia siapa. Subhanallah. No, Maha Suci. Maha Suci Tuhan. Yang suci daripada segala apa. Segala benda, segala keadaan. Melainkan tertegak dia dengan sendirinya. Maka engkaulah. Dan engkaulah. Dan tetap engkaulah. No. Dan ni malam ni siapa tak rakam, pergi. Malam ni best way malam ni. Malam ni dia bagi terbaik lah. Jadilah kamu warisan rasul-rasul. Tu dia kata, al-ulama, orang-orang yang mengetahui itu, warisatul anbiya, waris-waris para
Nabi. Dia kata siapa-siapa yang tahu. Jadi siapa yang tak tahu bukan pewaris. Bila bukan pewaris, dia bukan yang dipandang. Dia hanya memandang. Tapi kalau dia pewaris para Nabi, dia dipandang Tuhan. Sehingga membangkitkan sifat-sifat kehebatan hati seorang yang bernama insan yang kamil. No? Jadilah kamu warisan Rasul-Rasul, Nabi-Nabi dan orang-orang siddiq. Orang yang tak ada membenarkan, melainkan illallah. Aku membenarkan diriku yang dipandang Tuhan. Dulu, kini, dan selamanya. Kemudian, kamu akan jadi titik akhir bagi segala kewalian dan wali-wali yang masih hidup akan datang mengunjungi kamu. Jaga, saya trik sampai. Wali mai duduk kita, habis kita terhijab dengan wali bungkus. No? Sebab tu, jangan berminat dengan apa pun. Saking wali jadi hijab. Dengan Tuhan, tak ada siapa boleh menghijab aku. Sebab aku dengan dia direct, macam mana dia direct dengan aku. Live talikas. No? Tak ada dah nak pakai area tulang ikan ke. Nak kena pakai apa tu, parabola ke, tak ada. Dia direct terus ni. No? Dan melalui kamu segala kesulitan dapat diselesaikan, dan melalui solat kamu dapat memewahkan tanaman, menurunkan hujan, menghindarkan malapetaka yang hendak menimpa umat manusia. Kita jadi tumang, kita jadi tiang tegak yang mendirikan yang lain. Sebab tu dia kata kita adalah cahaya dalam pelita kaca yang kita ada sebelum adanya cahaya lain. Sebelumnya ada api, kita yang menyalakan semua tu. Hebat orang ni. Tuhan kata, kamu seperti cahaya dalam bekas kaca yang kamu tidak disentuh oleh api. Allahu Akbar. No. Itulah nur ala nur. Betul ya? No. Dan menurunkan hujan, menghindarkan malapetaka yang hendak menimpa umat manusia dari segala pangkat dan kedudukan. Bolehlah dikatakan kamu sebagai pegawai polis atau untuk kota dan rakyat. Jadi polis pula. Susah. Saya kira dia tangkap orang. Susah. Jadilah macam kita. No. Orang akan datang mengunjungi kamu dari tempat yang dekat dan jauh dengan membawa hadiah-hadiah dan buah tangan untuk memberi khidmat mereka kepada kamu. Tuan-tuan duduk bagi betul-betul sampai. Tak payah berangan-angan kepada tu. Dia akan jadi benda yang automatically. Dia main sendiri. Tak payah duduk berangan. Esok aku jadi wali. Lepas nanti main. Tak payah. No. Tak payah teringat. Tak payah syok. Pasal dia akan jadi hijab. No. Kita jangan duduk dalam hijab. Dan memberi hikmat pada kamu. Semua ini dengan izin Allah yang maha perkasa dan kuasa jua. Lidah manusia tidak sunyi lagi menghormati dan muji kamu. Tidak ada dua yang beriman yang bertelingkah mengenai kamu. Tak ada. Yang beriman tentu cakap. Tak ada yang lain lah. Melainkan dia. Dia habaq tu dia habaq apa? Dia bukan habaqkan kita. Dia habaqkan diri dia. Tapi dia tak tahu. Dia tak tahu dia habaq kita. Tak ada yang lain melainkan hang. Bukan ada siapa pun. Sebab yang bagi hang bangun diri hang sendiri, yang bagi hang mundur pun diri hang sendiri. Tak ada siapa boleh usik hang dalam bab maju dan mundur. No? Yeah. Dan tidak ada dua orang yang beriman yang bertelingkah mengenai kamu. Wahai mereka yang baik-baik yang tinggal dalam tempat-tempat ramai, dan mereka yang membara. Inilah kurnia Allah, dan Allah mempunyai kuasa yang tidak ada batasan. Wallahu a'lam. Diri tuan-tuan lah sebenarnya. Tuan-tuan tu belek alain lah. Tak ada benda. Belek diri tuan-tuan sendiri. No? Okey. Okey. Soalan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Makcik. Ya. Ni Makcik payah sikit nak cerita ni. Keadaannya. Cerita. Biasanya masa semaya kan kita rasa sayu. Ya. Ya, macam-macam lagi lain. Tapi yang peliknya hari ni, tengah semaya tu, tak tahulah Makcik jadi senyum nasib baik tak bunyi suara suka ya kan? Tak tahulah. Tiba-tiba hati ni rasa penuh je. Tak tahulah. Tak boleh nak cerita. Teruja sangat. Ya. Jadi. Ya. Ya Makcik. Ya. Jadi apa? Jadi
Jadi tak nak tengok TV ke apa semua. Jadi rasa suka, jadi tak boleh nak cerita lah, penuh hati rasa. Cuba Ustaz hurai sikit macam mana yang saya kata tadilah. Makcik jadi TV, nak tengok TV buat apa lagi? Makcik dah jadi bekas tempat isi benda, buat apa nak tengok hal lain lah? Tak minat dah hal lain. Pasal apa? Dia mendatangi makcik dengan mahabbah, dengan kasih dan sayang. Sebab tu rasa suka, penuh. Dia mendatangi makcik dengan rasa cinta dan penuh kasih sayang. Maka yang berdiri kat makcik seronok ah. Seronok dengan siapa? Makcik seronok dengan diri makcik yang dia pandang tu lah. Ya. Hak tu bukan seronok beli. dengan kelakuan ya Ustaz. Ya. Seronok dengan dia duk tengok, seronok dengan dia dekat, seronok dengan dia duk cerita. Seronok dengan dia duk bagi perkhabaran, duk bagi tahu kata kamulah sebenar-benarnya seluruh ni. Seluruh alam ni adalah kamu. Seluruh apa yang ada pada benda gaib adalah kamu. Seluruh apa yang ada pada benda zahir juga adalah kamu. Maka bergembiralah, dia kata. Bersukalah, berseronoklah. Kerana itulah kamu dalam pandangan aku. Macam tu lah Encik. Ya, sampai telefon hak dia ayat malam ni ada kelas pun. Tak tengok, baru tengok Sani baru. Nak tengok apa dah ada kat makcik semua. Benda tu lengkap dah. Telah kami lengkapi bagi mereka bahagian kami. Takkan bahagian Tuhan tu sikit, bahagian Tuhan tu banyak. Sebab tu kita tak minat benda-benda lain. Nak buat benda apa benda lain. Ya. Ni dia tengah rasa happy sangat lagi ni. Bagus ya. Suka tapi suka tapi bagi kat saya Cik. Suka sangatlah ya Allah. Alhamdulillah. Ketika ni lah Nabi kata Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nabi kata macam ni lah bila dia sampai saat tu. Ya, okey, terima kasih. Baik makcik, baik. Merdeka. Okey Ustaz. Cerita sikit Ustaz, diri yang mengetahui akan perkara yang tak ada had ni Ustaz. Macam mana sekali lagi? Cerita sikit diri yang boleh mengetahui akan perkara yang kita kata infinity ni lah, yang tak ada kesudahan ni. Tapi dia tahu Ustaz. Diri hak saya abang tadi tu. Diri yang saya abang mula-mula mukadimah tadi tu, diri itulah. Diri itu bukan ada ukuran. Dia tak ada ukuran. Ukuran ni pada diri jasad saja. Diri itu langit duduk dalam dia. Diri itu bumi duduk dalam dia. Dunia duduk dalam dia. Akhirat duduk dalam dia. Apa yang dia tak tahu? Apa yang dia tak tahu? Yang dia tak tahu yang tak diberitahu Tuhan. Tak diberitahu, hak tu dia tak tahu. Selama dia diberi semua dia tahu. Semua perkara dia tahu. Sebab tu, Tuhan kata kat diri ni, tidak cukup bagiku kerajaan langit dan bumiku, melainkan kalbu orang-orang yang beriman kepadaku. Diri tu lah. Diri tu hak orang tak tahu, dia tahu. Hak orang tak rasa, dia rasa. Kalau orang pergi dekat diri kalbu, dia masuk dalam lagi, lebih daripada kalbu. Kalau orang pergi dekat akal, dia pergi jauh lagi dari akal. Dia beyond sesuatu yang dia boleh takrif. Dia lebih daripada apa yang dia takrif. Tu yang diri boleh mengesan. Yang orang kata, hak ni macam mana hang tahu? Macam mana aku tak tahu? Tahu tu aku. Jabat kata, hang tahu hang buah asing. Tahu asing, hang asing. Sedangkan, hang itulah yang tahu. Hang tu yang dikatakan pengetahuan tu diri hang. Cuma pasal dia tidak terikat, dia tak menyerupai apa pun. Sebab kalau menyerupai, dia terikat. Dia tak menyerupai apa pun. Tetapi dia yang menyatakan tentang rupa. Tetapi dia tidak pernah menyerupai. Tu lah diri infinity. Baik. Dan dia tak pernah pun bercerai tanggal Ustaz no? Tak ada. Dia sebangsa. Satu, dua, tapi dia satu. Dia dua, tapi dia satu. Sama, tapi tak serupa. Dia sama,
tapi tak sabar. Terpisah tapi tak pernah bercerai. No. Bersatu tapi tak pernah bersekutu. Dekat, tidak ada sempadan. Jauh, tidak ada jarak. Tak pernah sekali tapi seiring. Ya. Tu lah. Baik. Selamat dah. Okay, next. Ustaz boleh cerita sikit ya tentang wuduk batin. Bertaubat. Wuduk batin tu taubat. Taubat daripada yang tak layak kita pakai. Apa yang tak layak kita pakai? Yang bertanya siapa tau? Muhammad. Apa yang tak layak Muhammad pakai? Semua benda yang ada kat saya ni ya. Apa dia yang tak layak? Semua tu terlalu umum. Cuba abang khusus. Contoh tangan. Tu jauh lagi Muhammad. Yang saya tanya bukan tu. Sebab Muhammad tanya benda jauh. Muhammad tanya wuduk batin. Sombong. Tu syariat bang. Sombong. Tak boleh pakai yang tu. Ilmu. Takbur. Tak boleh pakai. Riak tak boleh pakai. Sum'ah tak boleh pakai. Keakuan. Semua tu adalah najis yang duduk di dalam. Maka wuduk batin cuci pada semua tu lah. Apa dia? Taubat. Nak tunjuk tang mana? Nak tunjuk taubat tang mana? Tunjuk dekat ayat semayang. Nak tunjuk bentuk taubat, letak kepala atas lantai. Bagi punggung tinggi sikit. Clear Ustaz. Baik. Okay Ustaz, soalan daripada Syanah. Ada panjang sikit Ustaz. Sejak belajar dalam kuliah Ustaz ni, sentiasa rasa rohani ni perlu pengisian dari Ustaz. Tiap kali syahadah dalam solat, saya dapat relate Muhammad dalam syahadah tu adalah pengakuan dari Muhammad dalam diri ni. Rasa penuh hati ni macam solat makcik cakap tadi. Betul ke apa yang saya rasa ni sebab dalam hati ni tak cukup sempurna dengan amalan syariat yang rongak dan lena selama ni Ustaz? Terbaik. Mintalah kat Tuhan bagi rasa takut tu kekal. Satgi dia lajak pergi lain. Okay Ustaz, cerita sikit Ustaz. Pernah dengar lah, aku ini khazanah yang tersembunyi dan aku mahu dikenali Ustaz. Diri kita dulu bukan ada. Sebab tu dia mau kenal. Kenal lah diri hang tu. Hang dulu bukan ada. Aku yang zahirkan bagi ada. Benda tu dulu tersembunyi. Benda tu dulu tak ada pun. Aku zahir bagi ada. Hang nikmati dah. Dulu tak ada. Maka kenal. Pasal apa tu? Cinta. Pasal apa tu? Sayang. Pasal apa tu? Rindu. Pasal apa tu? Kasih. Itulah kanzun mahfian. Perbendaraan yang tersembunyi. Apa dia? Hang lah. Dulu hang bukan ada pun. Boy. Amboi, soalan beli world class ni terapung. Okay, next. Tengok benda cantik. Tengok benda cantik. Bukan balik pikat Tuhan. Balik pikat kita lah. Benda cantik tu diri kita. Kita lah kanzun tu. Kita lah yang tersembunyi tu. Kita lah yang tertutup tu. Cantik tu tak ada kat benda lain. Cantik tu berdiri kat kita. Ya. Bila tengok cantik, itulah diri kita. Bukan kecantikan benda kita tengok. Baik. Next. Okay Ustaz. Cerita sikit. Perintah ni apa dia Ustaz? Diri yang nak membezakan antara Tuhan dan hamba. Perintahlah membezakan tu. Kalau perintah tak ada, nak beza macam mana Tuhan dengan hamba ni? Bar. Allahu Akbar, ya Allah. Baik, next. Tanya. Malu lah kalau kita tak pi, kalau kita tak kenal Tuhan. Kita lah manusia paling teruk atas dunia ni. Sebab kita paling hebat, tiba-tiba kita tak kenal big boss kita. Memalukan, aib sangat-sangat.
Kalau nak minta nak minta mati pun elok minta sebelum dia tanya masuk. Okey Ustaz. Cerita sikit Ustaz yang saya dok belajar ada falsafah tentang dia habaq Tuhan ni dia metafizik. Maknanya benda yang abstrak lah Ustaz. Ya. Jadi macam mana nak faham keadaan tu Ustaz? Yang abstrak tu. Tengok yang kata abstrak tu. Tengok benda apa kita boleh buat tak ada bentuk. Pergi buat benda tak ada bentuk. Habaq main kat saya satu benda yang kita buat tak ada bentuk. Kita tunjuk benda tu. Tak ada lah. Tak ada, semua ada bentuk. Cuba habaq Tuhan tu. Tak ada bentuk. Dia bukan ada bentuk. Nak cerita guna. Angan-angan pun tak boleh. Fikir pun tak boleh. Apa pun tak boleh. Tapi dia yang duk menyatakan angan-angan. Sebab tu abstrak dia apa? Hang kali buat bentuk. Oh, hebat. Hebat sungguh. Aduh. Bentuk Rasulullah pun tak boleh buat. Tambahlah bentuk Tuhan. Ya Allah. Abstrak gila. Bentuk Nabi pun orang tak boleh buat. Barakallah ya Allah. Oi, dekat sangat Ustaz. Oh, gila. Dekat sangat. Dia kata, bila masa yang aku jauh dari hang? Aku tak pernah jauh dari hang. Hang yang buat bagi jadi hijab. Hang yang buat bagi ada jarak. Aku tak boleh pun nak jauh dari hang. Sebab sunnah dia begitu. Tak boleh jauh dari hang. Hang yang meletakkan hijab. Apa dia hijab hang? Sangka. Hang sangka aku di sana. Maka sangka tu menjadi hijab hang. Hang sangka, hang angan-angan, hang agak-agak. Maka semua itu menjadi hijab. Sedangkan aku tak pernah hijab. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan sesungguhnya kami lebih dekat dengan mereka dari kedua urat leher mereka. Macam mana hang kata aku dengan hang jauh? Aku tak pernah jauh sikit pun dari hang. Hang tak dan pusing, aku dulu. Hang tak dan panggil, aku dulu. Hang tak dan ingat, aku dulu. Hang tak dan nak sebut nama aku, nama hang terbit dulu. Allah. Oi, tak ada jalan Ustaz. Tak ada jalan. Dia ada jalan-jalan cari makan, ada. Ni tak. Tak ada jalan, hang nak pi pun tak boleh, hang nak main pun tak boleh. Tak boleh. Lari keluar tak boleh, duduk dalam tu tak boleh. Tetap sedia macam tu lah. Cik Mat. Allahu Akbar. Okey Ustaz, Syafiq Lui bertanya, boleh cerita sikit nak pergi beyond dari akal ni sebab orang amatur macam saya ni selalu terbatas dengan akal. Macam mana sekali lagi? Boleh cerita sikit yang dikatakan benda yang kita belajar ni dia beyond daripada akal Ustaz. Dia tak boleh duduk dalam akal Ustaz. Okey. Akal ni yang dia tak boleh duduk lah akal pasal akal ni dia perlukan dimensi. Dimensi tu apa dia? Bila. Akal dia nak tahu bila. Sedangkan Tuhan ni bila. Mana ada bila kat dia? Akal perlukan arah. Timur. Tuhan bukan timur. Akal memerlukan bentuk. Tuhan mana ada bentuk. Akal memerlukan warna. Tuhan tak ada warna. Akal memerlukan rupa. Tuhan mana ada rupa. Sebab tu akal tak boleh pi yang ni. Suruh dia pi juga, dia akan jadi question mark. Jadi Ustaz, betul ke ayat saya ni? Dari dia tapi bukan dia. Dah dia katakan sama tapi tak serupa. Sama tu. Hang dari aku, hang bukan aku. Hang dari aku tapi hang bukan aku. Oh, jam. Tapi hang lah rahsia aku. Tapi aku hang. Aduh. Awak jadi gitu Ustaz. sebab nama dia Tuhan. Oh, hebat. Kalau makhluk tak ada dulu sebab nama dia Tuhan.
Kalau Hebat orang tanya, sungguh. Tuhan tu apa? Tuhan tu ilmu. Tuhan tu Hmm. ilmu, dia bukan bentuk, bukan apa, dia ilmu. Dia yang membentuk, dia yang mewarnakan, dia yang menerbitkan, dia yang bagi ada, dia semua, tapi dia bukan macam tu. Dia bukan macam tu. Kalau dia bukan macam tu, akal nak pergi duduk tanah. Sebab tu akal tak boleh kalau dengan logik. Sebab tu Tuhan kata, mai kat aku dengan aku. Hanya mai kat aku dengan hang. Bukan dia sampai. Sebab tu dia tak heran Ustaz. Dia tak heran bahawa nak sebut kau, tak nak sebut kau, nak ingat kau apa kau lantak. Sebab tu kalau kita tak faham yang ni, kita mula nak bersangka-sangka dengan Tuhan. Oh, dia akan sayang kat kita sebab kita rajin semayang. Sangka mai dah. Cuba kita tanya, hang semayang bila? Tuhan dekat ingat kat hang tu bila? Hang tak ada dalam bentuk lagi, semayang hang tak ada lagi. Dia ingat dah. Kata hang kata Tuhan sayang hang kerana hang solat. Tuhan sayang hang kerana hang ada ilmu. Hampir simpan benda tu, bagi lama-lama, bagi dia rapuh jadi jeruk. Makan jeruk tu. Maknanya Ustaz dari kita tetap tak ada Ustaz. Ilik pocik ni, habuk tak ada ni. Sebab tu, siapa suka berzikir? Tanya dia. Pasal apa hang berzikir? Pasal apa kita berzikir? Tanya dia. Supaya dia tahu zikir tu macam mana. Kita kena ingati Tuhan. Pasal apa nak kena ingat kat dia? Kenapa nak kena ingat kat dia? Paksaan ke? Tak. Paksaan ke suruh ingat kat dia? Dia tak paksa. Tapi kenapa nak ingat kat dia? Sebab dia ingat kan? Siapa dulu? Hang ingat kat dia dulu ke dia ingat kat hang dulu? Dia ingat kat kita dulu. Kalau dia ingat kat hang, bila yang boleh ingat kat dia? Tetap tak ada. Balik tetap tak ada. Habuk pun tak ada. Tengok Tuhan kata. Tidak ada yang lain melainkan kamu. Tetap dia letak tinggi. Allah. Hailah badan, hailah nyawa. Jangan kejar bayang-bayang. Okay, next. Salam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Syafawi Ustaz. Ya, silakan. Pertama sekali saya nak sampaikan salam cucu Pak Cu Ibrahim. Pak Cu Ibrahim. Ya, Pak Cu Ibrahim. Dia akan salam kat Ustaz, cucu dia lah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya pernah pergi ceramah tempat dia dengan Juasih dengan Abang Lee kita. Ada saya tengok video tu Ustaz. Yang Ustaz kata nak buat pelari Pak Cu tu. Ustaz boleh terang sikit Ustaz? Ya. Ilmu akal fikir faham. Ilmu akal? Fikir faham. Faham, itulah ilmu Syafawi, itulah diri Syafawi. Ilmu akal pun diri Syafawi, ilmu fikir pun diri Syafawi, ilmu faham pun diri Syafawi. Syafawi tak ada, akal tak ada, fikir tak ada, faham tak ada. Okey, faham nanti Ustaz. Terima kasih Ustaz. Lagi satu. Baik. Lagi satu. Ya. Ustaz terang sikit kasat, tarat, takyin, semayang. Semayang yang kita nak buat kena ada qasad, lintas kena kenal. Nak niat kena kenal, nampak tahu baru boleh ada qasad. Tarat, takyin ni benda yang kita tahu nak buat macam mana, tahu nak buat ni berapa, faham, yakin. Baru benda tu dia panggil ihram. Apa dia? Balutan yang kita balut kerana diri tu diri sempurna Tuhan. Tu dia panggil ihram. Namun kalau kita tak faham, qasad tak jadi qasad, dia jadi qasad. Tu yang nak tanya Ustaz tu. Dia jadi qasad Dia patut okey, kalau kita tanya orang semayang, niat tu apa? Apa dia niat? Ustaz tanya saya kah? Tanya Syafi'i, apa dia niat? Lintasan hati Ustaz. Lagu mana? Lagu mana? Ustaz saya ada yang ni. Tu sahabat panjang-panjang, perkataan dia pendek je. Lintasan hati ya. Perkataan dia bukan yang tu. Perkataan dia kenal. Oh, kenal. Tak kenal nak lintas ke mana? Betul. Aduh.
Betul Ustaz. Bila kenal, jadi apa tu niat tu? Yakin lah. Jadilah ikhlas dah kenal. Ya. Ikhlas. Bila ikhlas, nak apa? Tak ada apa lah. Bila tak ada apa, tak buatlah kena neraka, tak buat kena syurga, tak buat kena tua, tak buat kena nak mati dah, tak buat kena tu, tak buat kena ni, sebab kenal tu. Itulah qasad. Ya. Ini buat pasal apa? Tua dah, kita nak mati dah. Tu tak panggil qasad. Walaupun kita belajar qasad. Lagi satu Ustaz. Ya. Ada ni. Tersusun terang sikit Ustaz. Tersusun terkumpul terhimpun. Diri yang mana? Cuma apa ni lah saya nak Ustaz boleh bagi penjelasan kat saya. Syafawi itulah nak pergi tak mana. Yang tersusun pun Syafawi, yang terkumpul pun Syafawi. Ya. Macam dia sama dengan ilmu akal fikir. Sama je. Diri satu tu je. Hu ahad. Satu tu je. Ya. Okey Ustaz. Okey Ustaz. Okey Ustaz. Terima kasih Ustaz. Baik. Nak belik apa lagi ni Ustaz? Tu lah kan beli. Dia nak abang kata Syafawi. Ya. Seluruh alam ni terkumpul kamu Wahai Syafawi, tersusun dari langit sampai ke bumi ni kamu Faham dah Ustaz, faham. Itulah dia. Okey Ustaz. Dia panggil apa? Dalam bahasa kita? Timpun Dia panggil jamak. Tu bahasa tu lah. Kalau apa dia tu jamak lah hari-hari kita lalui. Itulah Jumaat. Himpun lah. Semua duduk kat Syafawi seorang je. Jauh lagi ni. Itulah Ustaz, itulah. Beli senyum ya. Ada makna tu beli. Okey, terima kasih Ustaz. Baik. Okey Ustaz, soalan daripada Ahmad Fitri. Ustaz, bila kita dirikan solat, itu adalah tanda Allah yang ingat kat kita, bukan kita yang ingat kat dia. Macam betul ke Ustaz? Ya, macam tu lah. Macam mana lagi? Contoh. Hak bertanya siapa dia? Fitri keluar pergi beli nasi. Tak bagi anak makan sebab anak teringat ke sebab Fitri teringat? Sebab saya teringat. Kalau tu siapa ingat kat siapa? Anak ingat kat Fitri ke? Fitri ingat kat dia? Saya ingat kat anak. Kalau tu semayang yang kita buat ni, kita ingat kat Tuhan ke Tuhan ingat kat kita? Tuhan ingat kat kita. Kalau lagu tu kita nak abang apa kat Tuhan, kita rajin ke? Kita nak abang apa? Kita beriman ke? Nak abang kat dia? Maksudnya bila kita solat tu kita rasa bersyukur sebab Allah pandang kita sampai kita boleh solat. Dah. Bila kita solat tu tanda dia pandang kita. Maka dalam solat tu baru ada lah rasa ingat kat dia, baru boleh mai. Kalau dia tak ingat kita, tak boleh mai. Dia bagi kita ilmu semayang, bukan kita tahu sendiri. Kalau kita nak pergi habang ada kita ingat kat dia, kita tahu sendiri ya. Betul. Kita nak semayang pun dia ajak, kita nak berdiri dia ajak, kita nak rokok dia ajak. Tahu-tahu kita kata kita ingat kat dia. Okey, kalau macam tu Ustaz, yang daripada Fitri tadi, maknanya dia yang ajak, kita yang buat. Betul Ustaz? Ya, kita melaksanakan. Dan dalam pelaksanaan tu dia nak abang lah, aku sayang kat hang. Pasal semayang hang bukan main kat aku, semayang hang balik kat hang, nak main kat aku siapa? Semua aku katakan, tidak ada yang lain melainkan hang. Semayang hang takkan main kat aku, balik kat hang lah. Tidak ada yang lain melainkan diri hang. Tu yang dia kata kerana dia tu Ustaz lah. Kerana aku ni nyata kat hang tu. Sebab tu, bila semayang, puas balik kat kita. Bila tak semayang, susah hati balik kat kita. Sebab tu Nabi kita jangan tinggal semayang, saya susah hati hang.
Faham Ustaz. Jangan sembahyang tak betul. Sekali yang selalu pun hang juga. Jangan tiru-tiru. Sekali hang buat salah pun hang juga tanggung. Hang kena belajar betul-betul. Hang kena reti betul-betul. Dan hang tahu, sembahyang tu bagi hang tenang. Bukan bagi aku seronok dengan hang, bagi hang tenang. Sebab aku seronok dengan hang waktu tak nak sembahyang ni, seronok dengan hang dah. Tapi sembahyang tu bagi hang tenang tu. Pasal apa? Hang melihat kepujian. Apa dia? Diri hang lah aku puji. Hang melihat kehebatan. Apa dia? Diri hang lah yang hebat tu. Okey Ustaz. Ni daripada ada satu hadis riwayat Muslim. Sesungguhnya tali penghubung antara seseorang dengan syirik dan kafir ialah meninggalkan solat. Terangkan sikit Ustaz. Ya, solat itu nak membezakan antara Yahudi, Nasrani dan Majusi. Tiba-tiba tak ada. Nak bohutang mana ni kita ni? Nak bohutang mana kita ni? Membezakan kita Yahudi, Majusi dan Nasrani hanyalah solat. Tiba-tiba tak solat. Nak bohutang mana kita ni? Abang Bukai. Lepas tu duk main cerita solat daim. Solat lah pun tak betul daim bang. Yang betul coklat daim. Coklat daim Nabi Langkawi. Okey Ustaz. Syafiq Luis bertanya. Itukah yang dimaksudkan kalau kamu datang dengan ilmu, aku bertanggungjawabkan ilmu itu? Betul. Main dengan ilmu aku tanggungjawab ke hang ilmu tu. Dia dah tanya, hang ambil di mana ni? Bunga. Bukankah aku kata dan kami dapati mereka datang kepada kami bersendirian. Hang nak main dengan ilmu. Siapa aku abang dah main sendiri-sendiri ya. Seperti mana kami telah jadikan mereka pada mulanya. Dulu hang buat aku buat main hang bukan dengan apa-apa. Aku buat main hang dengan kasih sayang aku. Oi, hang nak balik hang dengan ilmu. Hang kenal sangat ke aku? Dan kami dapati mereka tinggalkan di belakang mereka apa-apa yang telah kami kurniakan kepada mereka. Tengok, bawa balik apa? Semua tinggal. Semua tinggal. Tubuh kita bagi kita tinggal. Surah Al-An'am ayat 94. Okay, next. Terasa betul hati saya. Ya, silakan. Kalau tak mau solat, tukar nama pun nama Joseph. Boleh dah. John. Makan rokok. Rasulullah sendiri solat, tiba-tiba kita tak solat pasal kena merepek apa ni. Jadi-jadilah. Nabi sendiri solat, tiba-tiba kita belajar ilmu kena tak solat. Nampak sangat gila tak mana tak kena. Jadinya Ustaz, sebenarnya Muhammad tubuh tu dah cukup elok sebagai role model Ustaz. Pasal jadi macam tu Ustaz tau. Lah, dia nak tengok benda apa lagi? Dia tetap kena ada Muhammad batin kat diri dia. Hanya Muhammad saja kenal Muhammad. Kalau diri batin tak jadi Muhammad, dia tak kenal Muhammad dunia ni. Sebab tu kita duk ajak bawa pada diri Muhammad asal tu supaya mengenal Muhammad zahir ni. Ini Muhammad zahir kita kenal, hak batin tak kenal. Dia Muhammad sendiri pun ikut Muhammad batin tu, bukan dia ikut diri dia tu. Betul. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Syam ni, tanya sikit. Silakan Syam. Setiap perbuatan kita buat ni akan ada lintasan kan? Ya, betul. Lintasan tu apa Ustaz? Lintasan tu pengenalan kita terhadap benda tu. Benda kita nak buat tu.
Pengenalan kita terhadap benda kita nak buat tu panggil lintasan. Kita kenal ke? Kenal ke benda kita nak buat tu? Tahu ke? Tak tahu. Tak tahu macam mana kita kata lintasan? Tak tahu. Tahu? Tahu kenal benda nak buat. Jadi kita buat kerana bayar kita kenal minum dia. baru kita minum, Ustaz. Kenal ya. Benda-benda kenal tu belajar baru kenal ke memang kenal dah lepas tu tengok tanda dia akan bangun. Belajar dulu ke baru kenal? Kenal dah. Benda dah siap dalam diri dah. Komplit semua dah. Dulu, kini dan selamanya komplit dah. Kenal dah. Cuma diri kita membangun. Pasal kita kenal keadaan tu. Kita membangunkan diri kita kerana kita terbaik dalam pandangan tu. Baik, Ustaz. Maka bila kenal tengok tu khatir. Mudah kata, kita kenal Tuhan tu. Baru kita buat satu benda tu. Maknanya Ustaz dah tengok dah pun, dah saksi dah pun. Baik, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Baik, sama-sama Syam. Ustaz, Ya. dah saksi dah, pura-pura tak nampak dah. Kan dia kata sebaik-baik kejadian. Makna dia lengkapi semua dah. Dia kata aku jadikan manusia sebaik-baik kejadian. Tuhan kata baik, bukan orang kata. Kalau baik yang Tuhan kata tu baik yang cukup-cukup sempurna. Mana boleh baik yang sekat-sekat. Sebab yang kata tu Tuhan, tak ada lebih pada dia. Dia yang paling nyata. Dan dia kata kamu sebaik-baik yang aku tengok. Loh, takkan takkan masih ada lagi keadaan tak betul yang tengok Tuhan kot. Okey Ustaz, maknanya Ustaz yang selama tengok ni dia tengok saja tak ada perkhabaran. Macam tu ke Ustaz? Ya, tak perkhabaran terhadap benda ni, benda lain khabar sampai. Tengok Baik, coklat dia tahu ni gula-gula, dia tahu tu coklat, dia tahu semua. Takkan tak ada perkhabaran, mesti ada. Tetapi tentang hal ni tak ada perkhabaran. Bukan tak ada perkhabaran, tak ada dekat dia sentuhan. Dia tak tersentuh. Perkhabaran ada, siap dah. Tuhan tu maha berkuasa, siap semua dah. Tetapi diri dia tu tak sentuh kepada benda tu. Dia lebih sentuh kepada benda lain. Kenapa? Kerana pengenalan dia terhadap benda lain lebih sempurna daripada pengenalan dia terhadap Tuhan. Terhenti kat situ lah Ustaz dah. Duk keras hitam tu lah. Jenuh katok tak kelak-kelak. Tapi dia buat dah Ustaz. Rasa dah, tengok dah, dengar dah. Macam ni lah. Suka makan garam belacan, cicah dengan betik muda. Oh, sedap. Tak boleh jumpa, makan mesti ralitnya. Ya, betul. Dia sedap tak keliling dia waktu dia makan ralit tu? Tak sedap lah, dia ralit. Diri dia dengan Tuhan lah ni jadi macam tu lah. Dia duduk dengan benda dia ralit, yang murah, yang nilai dia murah, rendah. Dia duk penat nilai dia duk bagi elok, sehingga diri dia dengan Tuhan dia lupa. Jadi gitu lah. Baik. Dia ralit sangat. Dia ralit sangat dengan nafsu dia. Dia ralit sangat dengan benda-benda yang rendah daripada dia. Dia tak tengok benda yang tinggi tu diri dia. Dia duk ralit dengan benda hak tu. Sedapnya benda ni sedap. Wahai yang mengkhabarkan tentang sedap diri dia, bukan duk dipelam, bukan duk dia garam belacan pun. Tetapi ya. Jadi nak bagi perkhabaran tu jelas Ustaz, maka dengan cara macam mana Ustaz? Mengaji ke macam mana Ustaz? Nabi mai abang lama dah kot. Nabi mai buat apa? Kalau bukan nak abang suruh teringat, Nabi mai buat apa? Nak tolak macam mana ni? Kalau benda-benda lah ni boleh tolak. Nabi kita nak tolak macam mana ni? Tak boleh lah. Aku abang kan 1441 tahun dah kot. Nak tolak guna? Tak ada alasan tu. Kena tabuh ya. Garu tempat tak gatal. Okay, next. Sama-sama Syam. Ui, panas malam ni Ustaz. Habis dah kering radiator semua bubuh coolant dengan coolant hot. Barakallah. Baik, lagi next. Tanyalah, sengap pula dah.
Tanyalah Ustaz. Jenuh duk eja boleh. Jenuh duk eja. Eja. Lah ni saya nak tanya, pasal apa tak berani tanya? Tengah hadam ni Ustaz. Tak. Ada sebab lain yang tak boleh tanya tu pasal apa? Sebab Tuhan tak layak ditanya. Sebab dia tenggelam dalam lakuan Tuhan tu. Dia nak tanya apa? Tercengang lah Ustaz dah. Dia tercengang lah. Ya. Dia tenggelam dalam lakuan Allah. Ketika tu, dia sengap, dia tak tahu apa. Dia sebenarnya dia tak tahu kata dia tenggelam dalam lakuan Tuhan tu. Dia hilang. Ketika ni lah yang tinggal satu ni. Ketika ni tinggal satu. Hilang diri dia macam mana Zulaikha tenggelam dalam lakuan Tuhan. Dia tak Tengok nampak Yusuf. dah. Dia tak nampak dah Nabi Yusuf tu. Main terpa lah. Orang kata dia perempuan jahat lah apa. Orang tak tahu dia tenggelam dalam lakuan tu. Ya. Masa tu Ustaz hilang malu tu Ustaz, main terpa Tak ada, lah. tak ada. Mana ada perasaan macam tu? Mana ada sebab musyabab? Tak ada. Tuhan abang apa? Ni kalau nak tahu aku ni. Ni hang tenggelam dalam lakuan aku yang bukan nampak pun. Aduh. Abang satu benda selok. Abang satu benda selok. Aku tak tahu lah ya Allah. Okey, tak selok Okey Sebab tu Ustaz. Tenggelam Ustaz. Tak boleh nak tarik nafas ni. Ustaz. Ya. Sebab tu bila sahabat tengok Nabi, sahabat berubah dah Ustaz. Nabi tak buka mulut lagi. Tak cakap lagi. Tengok Nabi je. Mereka dah berubah dah. Pasal apa? Itulah tengok lakuan Allah tu. Fa'al Tuhan tu. Kita tak faham. Pasal kita tak faham. Cangak. Orang hebat kita ingat kita faham. Rupanya kita tak faham. Kita punya acting tu macam kita faham. Tapi kita tak tahu kita tak faham tu. Ya. Belum buka mulut lagi Ustaz ha? Buka mulut bungkul. Buka mulut Nabi Musa pengsan, tunjuk sikit je pun. Dia tunjuk kat gunung ke, kat gunung Tursina ke, dia tunjuk kat diri Nabi Musa tu. Tunjuk kat diri Nabi Musa. Gunung pun tak ada, apa pun tak ada, terbalik terus. Barakallah, ya Allah. Sangka kat dada Ustaz. Nabi kata, lagi tinggi aku pi, lagi bertambah ketat dada aku. Hak ni ya. Allah. Nabi kata dalam Mi'raj, aku pi langit tinggi, aku rasa ketat dada aku. Dan aku lihat di bawah menjadi gelap. Hak ni ya. Pi kat Tuhan je, hak lain semua tak terpakai. Betul. Dah wajib dia letak persediaan Ustaz dah. Ya, tak ada, dia tak bagi lah. Dia tahu kelupok ni kalau bagi pun buat apa. Gelupok. Bukan bagi faedah pun. Gelupok. Jenuh kelupok. Tak boleh keluar dari keadaan tu. Tak boleh keluar dari keadaan kita jadi tak stabil, tak boleh keluar. Sebab sunnah dia begitu. Hang tahu tentang aku, badan hang mesti shaking lah. Sebab force dia kuat Ustaz. Current dia kuat Ustaz. Sangat kuat Ustaz. Paling tidak air mata hang mesti keluar lah. Mai berdebar lah, apalah semua ada. Macam sayu, sedih, pilu, seronok, suka, macam-macam. Pasal apa tu? Pasal apa jadi macam tu? Tuhan abang, itu sebagai tanda membenarkan diri kamu. Ilmu lah Ustaz. Membenarkan diri kamu yang aku pandang tu. Maka jadilah macam tu tanda. Bila kita mengaji ilmu mengenal, mengaji ilmu mendekati, mengetahui Tuhan, tiba-tiba di tubuh tak ada tanda. Dia hanya adalah angan-angan. Sekarang ni bukan benda angan, benda betul berlaku kat tubuh. Walaupun kita tak tahu cakap, walaupun kita tak tahu tanya, tetapi perasaan keadaan tu berlaku kat diri kita. Tu tanda. Dalam ni bukan semua boleh tanya. Keluh Ustaz. Keluh. Bila tenggelam dalam lakuan Tuhan, tinggal Tuhan je lah. Kita boleh buat apa?
Okey Ustaz, saya pernah tengok satu kata-kata, semakin ku melihat diriku, semakin ku takjub pada Tuhanku. Ha? Macam mana tu Ustaz? Tuhan kata hang bukan tengok diri hang, tengok aku lah tu. Tapi pasal aku tak menyamai, hang tengok diri hang lah. Lah ni hang takjub kat siapa? Kat aku ke kat hang? Dahsyat. Dahsyat sangat tu. Okey Ustaz, Fitri bertanya. Ustaz, kalau kita berkeinginan atau bercita-cita kepada sesuatu, macam mana kita nak bezakan sama ada ia mengikut kehendak nafsu kita atau itulah yang dikehendaki Allah? Macam mana tu Ustaz? Tak ada naki Tuhan, tu semua nafsu ya. Nafsu teringin, lepas tu dia kata Tuhan nak tu. Takkanlah Tuhan berkendak kita main telefon, WhatsApp. Takkan dia berkendak begitu. Yang berkendak begitu kita. Maknanya Ustaz, yang selama ni ramai orang beranggapan yang baik-baik ni Tuhan. Macam mana tu Ustaz? Dia buat Tuhan campak menekan dia macam tu. Dia ingat Tuhan ni orang maknanya. Ada baik, ada buruk. Buat Tuhan kata aku tak terlibat dengan baik, aku tak terlibat dengan buruk. Yang terlibat dengan baik dan buruk hang. Hang yang mau baik, hang yang mau buruk. Aku memiliki, aku menguasai baik dan buruk. Aku yang menyatakan baik dan buruk. Tapi terlibat bukan aku, terlibat hang. Aku tak terlibat dalam ini cerita. Tu dah beli abang dah. Okay, Mama orang pilih nak Ustaz dah. Apa dia? Apa dia Izwan? Mama orang yang pilih. Betul nak salah Tuhan. Okey, maknanya Ustaz, okey, kalau perkara buruk ni senang kita nak detect Ustaz. Maknanya kita orang panggil apa, senang nak tahu perkara buruk ni. Bagi tips sikit Ustaz supaya kita tak tertipu dengan baik ni Ustaz. Kadang kita mudah tertipu dengan baik ini Ustaz. Saya kata dah tadi. Kita tak pernah terlibat dengan baik dan buruk pun. Kita tak pernah terlibat pun. Kita mengetahui, kita pergi ambil alih. Mengatakan ini baik untuk kita, ini buruk untuk kita. Sedangkan baik dan buruk tu diri kita. Untuk kita apa? Kita tahu baik dan buruk. Tetapi kita pilih nak ambil. Dan kita claim dia sebagai baik. Dan yang menjadi masalah, kita claim, terus Tuhan claim dia tu benda tu baik. Tuhan kata yang baik bukan baik, yang buruk bukan buruk. Yang baik dan buruk Tuhan. Aku tak tengok baik, aku tak tengok buruk, aku tengok hang. Hang nak tengok macam mana? Okey. Semua salah kat Tuhan. Ini takdir Tuhan. Ini kehendak Tuhan. Tuhan kata yang minum air ketum hang, yang mabuk hang, yang salah aku. Hang biar aku. Okey, kalau macam tu Ustaz, kalau macam tu lah, pergi jauh sikit Ustaz. Yang sebenar-benar baik ni apa dia Ustaz? Yang nak bagi faham. Yang sebenar-benar baik, melihat Allah Ta'ala melihat diri itu yang sempurna. Tu baik. Yang kata baik ni, mengetahui diri ni, diri pandangan ilmu Allah. Kerana kita ni menjadi kecintaan dia. Mengetahui bahawa kita ni menjadi pandangan dia. Kita menjadi segala-galanya dan menjadi pengganti dia. Itu baik. Baik pada kita, bukan baik pada dia. Baik. Kalau Tuhan ada baik, tak perlu dia buat Firaun sebab Firaun tu jahat. Aduh. Banyak tertipu lagi ni Ustaz. Macam mana ni? Dinding berselerak. Hang suruh aku terima hang kerana hang buat baik. Tuhan kata apa dia yang baik tu? Walhal merasa diri baik itulah paling jahat. Jam teruk. Habis lagi teruk.
Boleh buat baik dan rasa kita baik. Hak tu paling jahat. Hang letak diri hang sempurna, rasa hang buat baik sebab hang pandang tu baik, dan Tuhan kata aku kena terima baik hang tu sebab hang kata baik. Tuhan kata hang letak aku dengan hang sama rupanya. Tapi Ustaz, pada nilai hamba, kalau kita faham, kita dapat buat baik ni atas pertolongan dia. Okey tu Ustaz nak. Cantiklah hamba, nama pun kehambaan. Dia nak berdiri hamba macam mana? Kalau kita tak sedar kata dia tolong, kita seorang yang cukup sombong. Kita manusia yang sombong. Kalau tak sedar kata perbuatan kita adalah pertolongan Allah. Sombong lah tu. Takkan baik. Bergantung. Kita ni sebenarnya bergantung pun tak. Kita tergantung. 39B. Kalau bergantung, kita punya keupayaan nak bergantung. Dan bila-bila kita boleh lepas, bila-bila kita boleh gantung. Tetapi kalau kita tergantung, kita tak boleh lari. Kita tergantung macam tu dah. Macam lengan baju dengan baju lah Ustaz nak. Ya, macam tu lah. Sama macam tu. Kapung. Terapung pun tak boleh sebab bebas. Ini bukan bebas. Macam bayi dalam rahim ibu. Boleh guna pakai. Boleh. Allahu Akbar. Ustaz. Ya. Apa lagi dia nak bagi ni Ustaz? Dia nak bagi sampai kita dapat tengok dia betul. Allahu Akbar. Penat. Ustaz, sambungan tadi yang Abang Ali tanya tadi, datang baik dan buruk tu macam mana Ustaz? Kita sebelum datang dan buruk tu, maksudnya kita tak boleh. Siapa yang bertanya? Hisham. Baik ni ada sekarang ke baik tu dah ada dulu? Ada dulu. Jahat ni ada sekarang ke jahat ni ada dulu? Ada dulu. Kat mana dia ada dulu? Tak tahu. Tang mana dia ada tu? Tak ingat lah. Dalam ilmu Tuhan. Dalam ilmu Tuhan. Kalau dalam ilmu Tuhan kita ada terlibat ke? Tak ada. Sekarang ni kita tahu baik dan buruk. Macam mana? Sedangkan kita tak terlibat pun. Maksudnya baik dan buruk tu bawah lagi Ustaz lah. Tak. Dia tu adalah kelengkapan diri kita. Kesempurnaan diri kita yang Tuhan letak. Supaya ada kehidupan. Supaya ada kewujudan. Baik itu, baik buruk sunnatullah yang Tuhan letak dalam diri kita dah. Sekarang ni kita tu yang istimewa. Sebab kita yang mengetahui baik, kita yang mengetahui buruk. Kita yang istimewa. Aku Ustaz, tak dengar. Kita yang istimewa. Dengar tak? Dengar. Clear. Line dia tu problem. Kita yang mengetahui tentang baik dan buruk. Kita yang kenal baik dan buruk. Dan kita yang ada peluang boleh memilih nak buat baik ke nak buat buruk. Kita yang menerbitkan Ustaz nak. Dan kita yang kenal dia. Kalau kita tak kenal dia macam mana nak pilih? Betul. Setelah buat Ustaz, baru kenal ke? Kenal dulu baru buat. Syaf jawab. Kenal dulu baru buat ke? Buat dulu baru kenal. Kenal dulu, betul dah. Kalau dah kenal nak buat buruk. Betul ya. Aduh. Kalau dah kenal benda tu buruk, nak buat apa? Maksudnya tak ada maksud lah, memang kita nak buat. Maksudnya kita kena duduk atas ilmu tu lah Ustaz. Ya, duduk atas bukan duduk lah, memang ilmu tu kita boleh faham dua-dua tu. Nyata ilmu tu. Jangan salah kat siapa pun, sebab kita dah kenal benda tu. Ya. Faham Ustaz, faham. Alright. Cuma Ustaz, kadar faham tu ada orang sebelum buat dia tahu. Ada orang tengah buat dia tahu. Ada orang lepas buat baru dia tahu Ustaz.
Tanya dia. Kalau lepas buat baru dia tahu, waktu buat baru dia tahu, sebelum buat baru dia tahu. Tanya dia, budak-budak kecil tak pi dekat api. Sebelum buat ke lepas buat ke sudah buat? Beritahu. Ha. Duk gagah juga. Dah tahu duk gagah juga. Lah, budak kecil Tuhan letak dah tu. Walaupun dia tak abang dengan tahu, tapi dia boleh rasa dah. Dia cukup maklum, cukup arif dah. Dia tak pergi dekat pun. Yeah. Dia tak pun tangan dia lah pergi. Ya. Senang cerita Ustaz, nafsu lah. Betul Ustaz. Itulah. Kita salah guna dia. Dia tu betul. Nafsu tu betul. Kita salah guna dia. Letak tempat tak betul. Ya, betul. Faham. Faham lah. Ni betul faham. Betul ya ni. Tak boleh salah siapa. Lah takkan kita yang pilih. Kita yang pilih nak apa? Kita yang pilih nak curi barang. Tuhan yang salah. Kita yang pilih nak minum arak. Dah kenal dah kot. Takkan Tuhan tak bagi kenal. Sebab tu dia bagi umur apa? Umur 15 tahun baru dia hukum. Takkan 15 tahun tak kenal. Ya. Dia bukan terus hukum. Umur kenal, umur mukallaf, sempurna akal. Umur akhir balik baru dia hukum. Ya. Pasal apa nak salah kat Tuhan pula? Tak faham lagi kuantaan Nabi cerita. Tak faham lagi kuantaan Quran. Salah aku lagi ke? Dah. Sendirilah zalim Ustaz. Diri sendiri zalim. Nabi Adam kata dah, ya Allah aku zalim kat diri aku. Ikutlah Nabi Adam dah ajak kita dah. Ya. Kita pun kata, ya Allah aku zalim kat diri aku minta ampun. Lagi senang apa? Kita duk bertekak-tekak bukan dapat apa pun. Lagi senang. Ya Allah, rupa-rupanya kalau hang tak tolong aku akan sesat. Tolonglah aku ya Allah. Lagi senang. Maknanya Ustaz, hal iman pun macam tu lah Ustaz. Kalau dia tak tolong kita tak boleh beriman Ustaz. Tak beriman. Ya. Kita boleh beriman ni bukan kerana kita beriman, kerana dia tolong. Kita tetap dalam la haula wala, tak ada daya. Ya. Baik. Ni macam merokok lah, dah tahu mudarat tu gagah buat juga kan. Sampai dia abang dia tak tahu, saya tukar abang dia Shanas. Macam tu lah. Yes, tak apa, dia abang untuk semua tu okey tu. Faham banyak ilmu dia. Ilmu dia bagi. Dia bagi kat kita. Dia kata orang tua-tua tidur setakat 7 jam saja. Kita nak tidur 9 jam tanpa uzur. Silakan lah. Cari yang mudarat siapa? Kita. Hang nak tidur lebih ikut suka hang. Tapi aku habaq hang dalam ilmu. Orang tua-tua tidur setakat 7 jam. Budak-budak kecil dia 16 jam. Kita pun 16 jam juga. Mampus. Bangun-bangun dah kiamat ke apa? Jadi bingang. Jadi bingang siang, jadi malam jadi siang. Benih-benih. Kita Tuhan abang dah tentang kecil manis. Ya. Sakit dia abang dah ilmu tentang kecil manis. Kita pergi abang. Aku tak takut semua ni, Tuhan ada. Tunggu lah. Ya Allah. Hai. Tuhan kata hang serah tak kena tempat. Betul. Macamlah hang kenal aku sangat, hang serah tak kena tempat. Aku dah ilmu dah kata, COVID ni dia boleh jangkit. COVID ni dia boleh merebak dengan sentuhan, dengan duduk berdekatan, dengan batuk, dengan bersin dia boleh merebak. Oh nak pergi duduk dekat juga, silakan. Oh, kita tak takut dekat virus. Tak takut, tunggu. Kalau nak beriman pun bagilah betul. Jangan nak beriman merepek. Betul. Okey Ustaz. Bagi sikit Ustaz tips untuk kita faham bahawa Islam ni dia bukan agama yang nak tengok pada kesaktian, nak tengok pada benda-benda ajaib. Ustaz terangkan sikit Ustaz sebab itu agama Yahudi.
Agama Islam tak. Agama Islam mujizat yang sebenar adalah diri setiap insan tu. Tu mujizat sebenar. Diri setiap insan yang diwujudkan Allah dan memahami suasana tu. Tu mujizat besar. Maka dia bernama Quran. Sebab diri itu diri yang diketahui Allah terhadap diri yang bernama Muhammad. Maka tu yang kita patut percaya. Duk percaya segala tahyul khurafat nak buat apa? Bukan boleh ubah pun. Tuhan bagi Contoh. Ya. Contohlah macam orang kalau tengok awan tu bentuk kalimah menyerupai kalimah, kita dah syok kat situ Ustaz. Kenapa jadi macam tu Ustaz? Tak apa. Lagi kita nak tanya, apa kalimah tu boleh buat? Apa kalimah tu boleh buat? Tak boleh buat apa kak? Kalau kita duk nampak kalimah tu diri kita sendiri, apa kita boleh buat? Kita boleh membangun. Kita boleh berdiri dengan keadaan hebat diri kita dalam pandangan Allah. Duk tengok kalimah di awan Allah, kita di sini dah teruja dah. Nak buat apa tu? Kalau seluruh alam ni tulis kalimah Allah pun kita nak buat apa? Yang boleh hebat dekat diri kita juga. Benda tu manfaat, tak manfaat, dia balik kat kita juga. Tengok kalimah tu yang teruja siapa? Tengok kalimah tu yang terkejut siapa? Tengok kalimah tu yang kalang kabut siapa? Semua balik maya kita. Nak buat apa dengan kalimah? Yang herannya, tengok kalimah tu takjub, tengok masjid tak takjub. Tengok kalimah ya, ambil gambar pakai Allahu Akbar, subhanallah. Lah masjid duduk depan mata hidung tak terkejut pun. Macam dengan apa lagi hari? Solat tuang tak? Tapi juga. Duk tengok kalimah yang terkejut. Punya setan. Ayuh rendah. Ayuh rendah macam Hindu. Kalimah Muhammad daripada kata Nabi Muhammad tau. Yang paling saya takjub, dia tu kehebatan. Kita tu hebat, kita tu indah, tiba-tiba kita buat tak tahu yang tak hebat dan indah tu. Tu saya takjub orang macam ni. Okey, kalimah Muhammad tu kita kan Ustaz kan? Yalah, berdirinya Rasul tu berdirikan jiwa. Tapi kan Nabi Muhammad tau. Saya dulu dia ingat mati-mati nama Nabi Muhammad. Okey Ustaz, maknanya Ustaz nak bagi kemas sebenarnya, jangan ada suasana, jangan ada keadaan, jangan ada masa untuk kita ingat Allah ni. Betul kan Ustaz? Kena ulang slow motion Ustaz ni. Satu-satu tak faham. Okey. Maknanya Ustaz, jangan ada keadaan, jangan ada masa, jangan ada waktu-waktu tertentu, jangan ada suasana tertentu. Ya. Betul Ustaz macam tu. Apa perkataan paling mudah kita nak faham keadaan tu? Jangan duk sangka-sangka. Sangka hari ni Tuhan suka, hari tu Tuhan meluat. Ni cuaca macam ni Tuhan senang, cuaca macam ni Tuhan tak suka. Jangan duk ingat aku tu. Okey, faham. Dia tengok cerita Superman, dia nak jadi Superman. Allahu Akbar. Orang putih pandai buat cerita tu sebab mereka mengaji ilmu jiwa. Mereka mengaji ilmu kefahaman. Mereka tahu boleh ganggu jiwa orang kalau buat benda-benda macam tu. Maka terbangkit jiwa tu nak jadi macam tu. Dia tak duduk atas realiti dia. Dia duduk atas fantasi dia. Maka dia dapatkan sokongan, dia dapatkan ketergaan. Yang hebat dia, kita yang selalu kena jual dua sekupang. Pengaruh kuat sangat tu Ustaz. Dia pandai. Tengok. Orang dulu, orang alim dulu, dia kena pakai serban tebal. Dia kena pakai jubah yang panjang. Dia nak bagi habang atau Islam supaya terpaut tu. Supaya terpaut, dia kena tunjuk pada keadaan. Lepas tu kita lah ni tak jadi macam dia, kita tiru. Macam tu lah. Jiwa tu kena bangun dulu Ustaz. Jiwa yang bangun, dia mana terikatkan, saya kata tak disentuh oleh apa pun. Jiwa tu dia tak sentuh. Hang pakai dah serban Razak Timur apa, aku tak sentuh dengan hang. Sebab aku tahu sangat diri aku ni. Nafsi ya.
Allahu Akbar. Okay, next. Lekas. Okay, Ustaz. Abang Aziz bertanya, Ustaz, kenapa ilmu-ilmu yang mengenal Allah dirahsiakan di kebanyakan negeri? Adakah takut orang-orang salah memahami? Hello, Ustaz? Sebab, halo? Okay. Sebab agenda Yahudi, agenda Nasrani ini terlalu besar. Bila terlalu besar, manusia yang faham Islam, bila dengar benda-benda yang bersangkutan dengan Islam, dia membangun. Lebih-lebih lagi yang bercakap atau yang bercerita atau yang mengajak tentang ketuhanan, dia akan membangun jiwa tu. Maka dia menjadi kekuatan. Bila menjadi kekuatan, dia perlu tutup. Sebab Dajjal ni, dia bukan main dengan raksasa tu, dia main dengan serban. Ya. Dia main dengan serban, dia main dengan jubah, dia main dengan janggut. Jadi kita mudah terpaut. Maka benda-benda yang masuk dalam bab-bab rahsia, membawa diri boleh membangun, kena ditutup. Sebab tu dia tak diajar. Maka pejabat-pejabat agama mengatakan dia sesat supaya orang terus lari dari dia. Orang tak mendekati dia. Ilmu-ilmu macam ni, orang-orang yang duduk dalam protokol akan kata sesat. Supaya masyarakat tak belajar. Kalau seluruh masyarakat negara ni belajar benda ni, orang tak heran dengan government ni. Betul. Orang tak heran. Orang tak heran dengan pejabat agama, orang tak heran dengan apa pun. Orang tak heran. Pasal orang ada Tuhan, orang peduli apa dia semua. Ya. Tak ambil tak. Ya. Tapi macam hukum hudud tu macam mana Ustaz? Hukum hudud tu dia panggil hukum had. Yang bertanya siapa dia ni? Izwan. Kalau Izwan mencuri, ajak cara mencuri, tak pergi curi dah, buat macam mana? Potong tangan. Kalau agak-agak kena potong tangan, Izwan nak curi lagi tak? Tak dah. Nak potong tangan, saksi berapa orang? Berapa orang? Macam mana tengah kudu tau? 4 orang. Mana ada 4 orang? Tu? Saya kena pun ada 15 orang. Orang yang bukan munafik. Nak cari tak mana, Izwan? Tu nak cari tak mana? Saksi-saksi. Sebab tu orang tak buat. Sebab tu kita tak buat. Sebab kita tahu keadaan tu. Kalau buat nak cari tak mana? Hakim kena ada 15 syarat. Bolehkah cari hakim 15 syarat tu? Dia tak fasik, dia tak munafik. Sebab tu orang cakap je. Cakap seolah-olah nampak macam Islam. Wahai bukan Islam pun dia tak berani buat. Nak potong tangan orang ingat senang. Tu ya. Sebab tu orang tak buat. Kalau tidak orang buat lama dah. Kelantan tak buat. Terengganu tak buat. Pasal apa? Apa dia? Kalau kena kat adik-adik depa nak kena potong tangan tu. Adik-adik Islam bukan ada adik-adik tak adik-adik. Salah. Yalah kalau macam government buat gitu. Contoh kena adik-adik depa. Ada depa nak buat ah. Lah ni bukan persoalan tu. Lah ni persoalan dia nak mengambil bukti saksi yang cukup-cukup betul, itu tak ada. Betul ya. Susah memang susah lah. Bukan orang tak mau buat. Memang ikut atu yang betul. Kerat tangan kanan, kali pertama curi. Potong kaki kiri, kali kedua curi. Takkan nak curi juga? Curi juga kali ketiga, potong tangan kiri. Kali keempat curi, potong kaki kanan. Silang. Lah duduk atas kursi roda tu. Kalau ada kursi roda, siapa nak ikut roda kan tol gitu. Macam dengan persitnya jahat. Orang potong 4-4 untuk buat ni. Tu hudud, hukum had dia panggil. Ada 2. Satu hukum ta'zir, hukum dera. Satu hukum had, hukum macam tu. Hukum ta'zir ni hukum dera. Rembat dengan rotan, minum arak, bagi 80 rotan kat dia.
Nak hukum hak apa Islam kita tak faham. Ustaz. Siapa dia? Ya. Ustaz. Cik. Makcik. Ya, Makcik. Ustaz, kerana cinta dan rindu Uwais Al-Qarni kepada Muhammad. Jadi Nabi tahu benda tu, Nabi rasa benda tu tak Ustaz? Lalu dia sebelum dia wafat, dia mewasiatkan jubuh dia supaya diberi kepada Uwais Al-Qarni, kan? Ya. Ya. Begitukah juga rasa kita dengan Tuhan apabila mengenal? Ya, sama. Ya, terima kasih. Tetap sama. Tetap kita pun Uwais Qarni juga. Ya. Jadi Ustaz tolong hurai sikit untuk jemaah kita. Ya. Macam ni. Dengar macam ni. Uwais Al-Qarni atau nama dia Uwais. Al-Qarni itu nama kampung dia dalam negeri Yaman. Dia lahir sezaman dengan zaman Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi kenal dia, sahabat yang tak pernah tengok Nabi dia lah. Satu hari Nabi dalam peperangan, saya tak ingat perangan apa. Nabi terkena batu serpihan anak panah musuh. Terkena gigi Nabi. Patah gigi Nabi. Oleh kerana cinta Uwais Qarni pada Nabi ni terlampau tinggi, dia ambil batu, dia ketuk gigi dia bagi patah. Dan sahabat tanya dia, kenapa hang buat macam tu? Aku nak rasa macam mana Nabi rasa. Ya. Dan ketika satu hari dia nak pergi perang dengan Nabi, tapi dia terlambat 2 hari di belakang. Maka sampai dalam satu perjalanan pertengahan jalan, dia pun menemui ajal, dia meninggal. Sahabat kejumpa Nabi bagi tahu kata Uwais Al-Qarni ni meninggal. Nabi kata hampir pi tanam dia macam syahid. Nabi kata kubur dia dah siap dah, hangpa tak payah korek. Tuhan buat dah kat dia. Depa pun pi ambil dia, pi simpan, tutup dia. Depa pun kembali kat Nabi. Dalam perjalanan, salah seorang daripada sahabat tu tertinggal pusar panah dengan anak panah. Dekat kubur Uwais. Dia pi balik di kubur tu nak ambil panah dia, busar dia. Dia pi tak ada, panah dia tak ada, kubur pun tak ada. Dia patah balik, dia pi kat Nabi, dia cerita kat Nabi. Nabi kata orang macam ni pi jumpa Tuhan dengan kubur-kubur dia sekali. Allah. Itulah Uwais Qarni. Kita duk selawat setiap hari, adakah rasa macam Nabi rasa? Tu saya duk kata, adakah rasa kita semayang macam Nabi rasa? Kalau tak ada, setakat duk cakap di mulut, dia bukan jadi pun. Ya. Dan Uwais Al-Qarni ni Nabi cerita dekat Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali. Wahai Umar, wahai Ali, hampa pilah jumpa Uwais Qarni ni, hampa bagi jubah ni kat dia. Hampa minta lah suruh dia beristighfar untuk hampa. Uwais Qarni ni penduduk langit kenal dia, penduduk bumi tak kenal. Nabi kata kalau Uwais ni minta apa saja, Tuhan bagi. Hang minta lah dia doa. Dia pergi cari dia berapa lama? 10 tahun baru dapat, baru jumpa. Nabi cerita, Nabi describe dia. Orang yang dada dia lebar, sederhana tinggi dia, selalu tunduk baca Quran. Penduduk dunia tak kenal dia, penduduk langit cukup kenal dia. Ada belang di bau kanan dia sikit. Nabi cerita semua tentang dia. Wahai, Nabi tak pernah jumpa dia. Tu, apa dia tu? Tu perihal Nabi yang ada dekat Uwais tu. Sebab tu Nabi kenal dia. Kita ni ada ke perihal tu? Allahu Akbar. Boleh Mati? Ya, tak jumpa tapi kenal ya. Kenal. Pasal kenal, dia kira kenal, dia bukan pernah jumpa. Sebab tu kita hari ni, kalau kita berehwal di hati macam Rasulullah, itulah kita pernah jumpa Nabi tu. Sebab tu saya tanya, berehwal kah macam tu? Seorang suami
Dia tak boleh makan selagi dia tak tahu isteri dia makan ke tak. Sampai isteri dia makan, baru dia boleh makan. Tu jiwa tu. Kita tanyalah diri kita, adakah benda tu? Macam Nabi tahu mak dia, cepah dia. Allah. Kita duk kata Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kenal ke? Rasa ke jiwa Muhammad tu? Tak boleh makan. Kalau ada kawan-kawan, mesti beri kawan makan dulu. Dia makan hak buruk tak apa. Kawan tak boleh makan hak buruk. Kawan kena makan hak elok. Dia makan anggur masam sampai habis. Dia tak bagi kat kawan sebab dia tak mau. Kawan masam tu dia tak mau. Dan kecil hati orang dia tak bagi. Ada kakak kita. Lah ni kalau kita duduk di kedai kopi. Okey. Ya. No? Kita duduk di kedai kopi, duduk sembang-sembang. Kita nak pergi minta makan, nak order kan, kita minta tuan kedai mai tanya kita apa kita nak makan. Umum tuan kedai lah mai kat kita. Mana ada jiwa Muhammad tu mana? Kalau dekat kedai kopi pun tak ada jiwa Muhammad, tu sembang saya Muhammad malu. Allah. Melugai. Allahu Akbar. Benda simple je Ustaz. Benda simple je. Dalam hidup harian kita je, bukan pergi ke mana pun. Ya, betul. Akhlak Muhammad ya Ustaz. Ya. Isteri bersiang ikan, kita tak kena hanya. Isteri dapat sisik kat muka ikan, kita tak kena. Kan? Ya. Lepas tu isteri potong ikan, kita tak kena potong. Isteri ambil garam kunyit, goreng, pagi elok nak goreng. Kuning, kuku isteri. Kita tak kena pun. Ya. Isteri ambil ikan, goreng. Meletup mata ikan dalam minyak panas. Naik kat muka isteri. Kita tak kena pun. Isteri ambil ikan, boh dalam pinggan, meletak atas meja. Kita tolak sampai habis. Mana dia Muhammad? Cerita main tu ni. Lepas tu duk sembang Muhammad. Tahu tak? Ambil. Bangun pagi-pagi nak terkencing. Kencing manis, kerak bangun. Dia pergi bilik ayam, dia kencing selesai semua. Dia mai, dia teringat dah bangun, kena bangun sembahyang tahajud lah. Dia pun sembahyang tahajud. Habis sembahyang tahajud, pusing tengok isteri duk tidur. Doa dah kat isteri. Ya Allah, janganlah tuntut dekat dia ni. Dia ni kekasih aku, dia ni kecintaan aku. Sesungguhnya dia tak mampu tanggung semua ni, ya Allah. Bagi aku tanggung sebab aku sayang kat dia. Hang ampunilah dosa dia, hang sayangilah dia, ya Allah. Doa dah. Lepas tu cerita Muhammad, kirim salam lah. Barakah. Awak tak jawab. Cuba cerita sikit. Perilaku macam mana? Perilaku kita betul-betul Muhammad macam mana? Jauh sangat Sab, lain sangat. Tak duduk langsung. Tahu selawat bukan main. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Selawat apa ni? Bukan hantar apa pun, jiwa hang sikit tak pernah diri tu pun. Mohon kuat. Diam habis. Sejak. Sunyi. Macam ada andak Ustaz. Ada andak lah. Ada anda, saya beritahu dia. Oi, lama tak jumpa. Allahu Akbar. Aku tengok hang, Tuhan kata, sampai aku buat isteri hang. Aku cipta bagi ada kasihku dekat hang. Tengok hang tengok isteri hang macam mana? Cacat hang. Muka tak tahu malu Ustaz. Muka betul-betul tak tahu malu. Macam dia pendacai. Duk buat lebih kurang. Tentu cerita pasal Muhammad. Tak teli langsung. Nama dia dusta. Nama dia munafik. Tak teli langsung dengan Rasulullah ni. Kopo dia buat macam pembantu. Aduh. Bantu apa? Buat bercacai. Kalau bantu boleh tak ada gaji. Gaji pun tak bagi. Tak minta lah Ustaz tu.
Lah ni hak bertanya nama apa hak bertanya? Izzuan. Ada isteri lagi? Ada. Anak berapa orang? Seorang. Dia mengandung berapa bulan? 9. Berapa lama dia tanggung susah dia? Wish, banyak bulan tu. 9 tu. Banyak bulan. Pernah tak lepas-lepas anak tu lahir dia minta kat Izzuan sehari 2 upang? Tak. Kalau dituntut esok depan Tuhan, Izzuan nak kata apa? Tak mampu nak bagi Ustaz. Nak kata apa lah ni? Bila tak mampu sudah habis lah. Nak kata apa dekat dia? Tak tahu nak bagi jawapan tu. Lepas tu kita nak cerita Nur Muhammad. Tang mana nak duduk ni? Nak letak tang mana ni? Assalamualaikum warahmatullahi. Siapa dia? Tuhan kata, gaulilah mereka dengan baik. Dekatilah mereka dengan baik. Pasal apa tu? Cinta aku tu, kasih sayang aku tu. Nak buat lebih kurang kat mereka, siapa? Ustaz, dalam rumah pun tak selesai lagi ni macam mana ni, Ustaz? Betul balik. Aduh, dalam rumah pun tak selesai. Nak bagi selesai, minum air bateri, buah air. Nah. Tak berbulu dalam borong Ustaz. Tapi Ustaz, dia bagi keadaan teruk tu Ustaz. Dia bagi kita tengok, kita telik diri kita teruk tu Ustaz. Bila tengok tu, dia bangunlah diri tu, diri kesedaran. Baru diri Muhammad tu bangun. Apa pun hampa makan yang sedap, aku hampa kira. Apa pun hampa pakailah yang elok, aku hampa jangan kira. Apa pun hampa selesa bagi elok, aku hampa jangan kira. Pasal apa? Kerja aku seorang Islam memberi dekat hampa, aku tak ambil dari hampa. Aku jaga hampa, aku jadi cacai Pak Yit hampa, jangan bimbang. Biar aku kena tanya dengan Tuhan, hampa tak payah kena tanya. Pasal apa? Pasal Tuhan sayang aku sangat-sangat. Sampai hampa ada. Takkan aku penting diri aku kot. Diri hampa lebih penting. Yang ni tak selesai. Mengaji tinggi mana pun tak selesai. Hak ni kena selesai dulu. Baik. Ulang kali lagi Ustaz. Kali lagi lah. Dia kena selesaikan yang kita dengan isteri tu dulu. Pastikan isteri makan selesa, pastikan dia dapat makan dengan kenyang. Selalunya dia tak ada makan kenyang. Dia pentingkan orang lain, anak-anak dia, kita. Lah ni kita tukar pula, kita pentingkan dia. Kita pentingkan dia, kita tahu dia makan selesa. Sekali-sekala abang ada tak usah masak. Saya nak masak pun tak arti. Saya ajak awak makan tempat sedap, awak boleh makan selesa. Bagi dia rasa lapang. Dia rasa dia ni ada nilai. Selalu doa terbaik untuk dia. Selalu habat yang terbaik untuk dia. Selalu cerita kat Tuhan yang terbaik untuk dia walaupun dia tak tahu. Jadilah manusia yang melihat kepada orang itu sebagai nilai untuk diri dia. Kalau gitu, kalau dah dia dekati isteri macam tu, sebenarnya dia dekati siapa? Dia dekati diri dia. Dia sayang siapa? Dia sayang diri dia. Dia sayang diri dia, dia kasih diri dia. Tentu dia buat bagi elok. Maka berbahagialah orang macam ni. Ini baru tertegaknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perihal hati, perihal jiwa dia dan Tuhan dia, di balik semua yang dia tengok, di balik semua yang dia hadapi. Itulah barulah kita bercakap pasal Muhammad tu betul. Ustaz, nak cuba Ustaz. Betul. Dalam-dalam ya Ustaz. Tengok sungguh-sungguh. Tengok ni betul-betul. Nak bawa keluar tak mau Ustaz. Aduh. Pasal kita kira kita tak kira orang. Lagi selama ni tu penting dia sendiri juga. Lagi bagus ya, gaji semua bagi dah. Ya, itu lagi bagus.
Lepas tu Dan- tak dapat dah lah. Nah, sebelum bagi Dulu. Soalan Bukan Abang, duit kita dah. soalan Abang Ghazali. Ha? Apa dia? Soalan. Soalan. Ya. Oh, Kalau mana? kita Ha. nak tanya Syekh. Okey, boleh. Sila anda. Kalau kita telah menyampaikan sesuatu Ustaz ya, dan terlalu menyampaikan, ya, memang kita tidak boleh merubah segala-galanya. betul. Tetapi kita melihat apa yang kita pesan itu tetap menjadi begitu juga. Tapi di dalam hati kita sedih. Adakah patut berperasaan begitu? Sepatutnya tak payah. Sebab Tuhan kata, wahai Muhammad, jangan bersedih. Wala tahzan. Jangan sedih. Noh, sebab apa? Sebab tu semua aku nak cerita dekat hang, bahawasanya yang penting hang telah bagi tahu. Yang penting hang telah tunjuk apa yang benar. Soal nak berubah hang tak perlu bising. Sebab kalau aku nak berubah Abu Jahal, tak perlu ada hang. Aku main orang lain pun boleh. Tetapi hang tu pandangan hebat, pandangan besar. Hang habaq saja. Soal berubah bukan kerja hang. Aku nak ubah. Jadi tak perlu bersedih. Habaq je. Mereka tak mau terima. Nak buat macam mana? Kita dah habaq dah. Semua gaya, semua bahasa. Saya dah habaq dah ni 20 tahun dah. Gaya bahasa ni. Ghazali faham sangat lah. Dia dengar saya banyak tahun dah. 5-6 tahun dah dia dengar. No? Gaya bahasa ni lah, dan saya tak pernah pun nak merajuk, nak apa. Saya tetap habaq. Tak boleh habaq cara terang-terang, habaq cara rosia-rosia. No? Tak boleh lah Ustaz kena teruk-teruk. Cewa. Tak apa. Tinggal tak Tak apa. lukis lagi ya. Sebab 25 orang Nabi yang mencerita tentang Tuhan, semua kena teruk. Ya. Ada seorang tak kena, semua kena teruk. Kena Kalau betul kita pukai-pukai. pun nak mencerita tentang benda ni, tunggulah hak teruk. Hak indah tak main, hak teruk duk main. Saya sampai tak boleh bergerak, tak boleh gerak ke mana. Punya apa? Punya berat Bahana dia. Bahana dia punya berat, tak boleh bergerak ke mana. Tapi bila Tuhan kata, bila aku nak bagi, siapa boleh tahan? Bila aku nak tahan, siapa boleh bagi? Ya. Jadi tak perlu sedih, tak perlu sedih. Kita sebagai pejuang, kita sebagai mujahid, tak perlu ada tahzan, tak perlu ada kesedihan. Kita pergi je. Kita berperang sampai peluru mai singgah kepala kita sampai kita tak boleh bergerak. Tak Kita payah, jalan tak payah register pejuang ah. Tak payah. Tak payah. Anda ni cuma suka kacau lah. Maklum. Terima kasih banyak. Anda. Dia baru dapat baby tu. Ucap sikit. Tahniah. Barakallah. Tahniah anda. Tahniah anda. Terima kasih. Ya Allah. Jantan kau perempuan. Belalai. Torchlight. Allah. Untuk pengetahuan semua, anda ni antara yang lama lah. Antara sahabat kita yang lama. Lama. Sangat lama. Dia ni pun macam kapal selam juga. Kadang-kadang dia selam tak timbul-timbul. Itulah. Puan cari. Terapung alang. Allah. Teruskan. Maaf. Ya, baik. Tak apa. Okey, Ustaz. Kita tangguh dulu, Ustaz. Okey. Baik. Nanti pada kita jumpa lagi. Okey, pada semua yang ada dalam ni, tuan-tuan lah yang terbaik. Ingat tuan-tuan yang terbaik. Jangan sia-siakan diri yang terbaik ni. Jangan sia-siakan sampai dia jadi hambar, dia jadi tak bernilai. Sebab diri tuan-tuan semua adalah diri yang sangat bernilai dari sisi Allah. Maka pergunakan dia, maka seriuslah terhadap diri itu. Sebab Tuhan tak pernah pandang remeh kat diri itu. Moga-moga kita sentiasa berada di hadapan dia, sentiasa dapat menyaksi, dapat melihat dia dengan penuh rasa kehambaan dan ketakjuban kita sebagai hamba, insya-Allah. Dan ketahuilah, sekali Allah Taala tengok kita,
takkan hilang dah buat selama-lamanya. Sekali dia kasih kita, takkan ada dah putus, takkan ada kebencian dan takkan ada kezaliman untuk selama-lamanya. Kerana kita adalah barang yang dikasihi, dia adalah yang mengasihi. No, ada dua aja. Satu yang mengasihi, satu yang dikasih. Namun Tuhan kata, tetap hang juga satu, kan? Tetap hang juga yang dipandang. Maka lihatlah diri itu sepatutnya. Jangan dipersia-siakan diri itu, insya-Allah. Nah, lebih kurang bahasa, minta ampun, minta maaf banyak-banyak, salah silap saya kasar, gedebuk-gedebak. Selaku pengacara sukan ni dia kadang-kadang macam tu lah. Tak buat apa tapi mampu cepat lagi. Baju pun baju sukan tu. Baju sukan. Selaku pengacara sukan saya macam tu lah. Memohon maaf atas salah silap. InsyaAllah panjang umur nanti kita jumpa di perlawanan yang seterusnya, insyaAllah. Moga-moga sentiasa dirahmati, diberkati, insyaAllah. Amin. Amin ya Allah. Saya dengan aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabi wa rasula. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahaman nabiyyin bija ikhtamil mursalin. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma arina al-haqqa naqaw wa dhukna tibaa wa arina al-batila batilan wa dhukna jutinabah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasy